Assalamualaikum. Kita boleh mulakan sekarang kerana masa pun dah menunjukkan 2.15. Kita menjaga ketepatan masa di sini. Saya pada hari ini kita akan PLC menyambung PLC yang lalu, dinamika, siri PLC dinamika, dan hari ini kita akan bersambung dengan siri yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pontian dinamik kepada semua yang hadir pada hari ini. Buah pauh si bunga rampai, kilauan bintang sungguh mengasyikkan. Orang jauh sudahlah sampai, selamat datang kami ucapkan. Setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama dalam sesi PLC dinamika siri keempat, dan untuk siri keempat ni saya bersama-sama dengan rakan sejawat Siti Nur Atikah akan menyampaikan berkaitan dengan standard 4.2 iaitu 4.2.1 4.4, 4.4.1 dan 4.4.2. Dan seperti yang kita sedia maklum, siri ini sebenarnya akan berterusan lagi untuk beberapa bahagian lagi dalam standard 4. Okey, bagi memberkati lagi majlis kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan Ummul Kitab bagi mendapatkan keberkatan majlis. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga dengan bacaan Fatihah tadi, program pada petang ini mendapat keberkatan dan rahmat daripada Allah SWT. Okay, yang berusaha Tuan Haji Zaidi bin Ahmad, Timbalan PPD Sektor Perancangan Merangkap PPD Pontian. Yang berusaha Encik Nazarali bin Ali, Timbalan PPD Sektor Pembelajaran. Yang berusaha Encik Muzakir bin Siddiq, saya tak pasti ada ke tak. Yang dihormati tuan-tuan SIP Partners, rakan-rakan SISC, rakan-rakan sektor pembelajaran dan juga daripada sektor-sektor yang lain. Saya pasti dan saya lihat ada bersama-sama kita pada hari ini. Rakan-rakan guru daripada sekolah rendah dan sekolah menengah, selamat datang kami ucapkan. Baik. Bagi meneruskan program pada petang ini ataupun PLC pada petang ini, saya menjemput rakan saya Wan Siti Nur Atikah untuk menyampaikan bahagian pertama iaitu 4.4.1 berkaitan dengan guru sebagai pendorong minda. Baik, kita persilakan Wan Siti Nur Atikah. Sebelum tu rakan-rakan, saya akan yang baru masuk, saya akan tag ataupun saya akan paste semula satu Google Form yang rakan-rakan perlu isikan. Simple saja. Sebentar lagi saya akan paste di in-call messages. Baik, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada rakan sepebentang lepas ni Puan Suryana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Prihatin, salam pendidikan holistik 2.0, salam Pontian Dinamik buat semua rakan-rakan, terutama Tuan Timbalan Sektor Pembelajaran, Encik Nazari bin Ali, tuan-tuan SI Partners Plus yang kita nampak yang ada di talian, Haji Arba'i Miswan, rakan-rakan SSC Plus yang dikasihi, rakan-rakan sektor pembelajaran, rakan-rakan sektor pengurusan sekolah, sektor pembangunan murid yang turut serta dalam sesi perkongsian PLC Dinamika kali ini. Dan tidak dilupakan rakan-rakan dari sekolah rakan-rakan guru dari sekolah yang alhamdulillah sudi hadir untuk dalam bersama-sama kita dalam sesi pencamahan ilmu ini. Saya mulakan sikitlah dengan pantun. Kita orang Melayu kan, walaupun mungkin biasa-biasa tapi itulah sebagai pemanis kata.
Rindu hati ingin bertemu, bila bertemu jiwa terubat. Terima kasih sudi bertamu, semoga perkongsian membawa manfaat. Jadi tanpa melengahkan masa, saya akan memulakan sesi perkongsian kami berkenaan dengan standard 4, aspek 4.4 dan saya akan memberikan fokus kepada TUMS 4.4.1 iaitu guru sebagai pendorong minda. Jadi saya nak rakan-rakan let loose sikit hari ni, jangan tegang sangat rakan-rakan sebab ini tentang mendorong minda, mendorong emosi. Jadi kalau rakan-rakan tak let loose nanti dia tak boleh nak react ataupun kita tak dapat gist aspek ini sebab aspek ini sebenarnya sangat penting kepada kita kerana ia membawa wajaran yang sangat besar antara wajaran yang besar dalam penskoran standard 4 rakan-rakan. Jadi saya ingin jika ada soalan, jika ada kami buat aktiviti selepas ini, rakan-rakan aktif lah boleh aktif sama ada dengan bertanya sebab saya ada rakan yang akan lihat siapa yang bertanya dan saya juga menggalakkan je kalau rakan-rakan nak menulis di ruangan chat sama ada nak bertanya soalan atau nak menambah kepada apa yang dikongsikan oleh saya dan rakan saya sebentar nanti. Ya rakan-rakan, di sini dah hujan tapi insyaAllah kita berdoa semoga ianya hujan rahmat. Jadi saya akan kongsikan slide sekarang. Okey, rakan-rakan dapat lihat? Dapat lihat slide saya? Okey, baik. Alright. Inilah dia yang saya akan kongsikan dengan rakan-rakan sebab ini adalah sesi perkongsian. Jadi pada guru sebagai pendorong minda ini sebenarnya ia bertitik tolak daripada bila kita lakukan bimbingan ke sekolah-sekolah banyak rakan-rakan guru guru yang dibimbing mengatakan bahawa aspek ini sukar dicapai kerana ia melibatkan respons daripada murid. Ia menuntut murid untuk memberi maklum balas dan persoalan. Jadi mereka kata murid tidak suka ataupun kurang ataupun tidak aktif. Jadi akibat daripada itu mereka mendapat markah yang rendah rakan-rakan guru mendapat markah rendah. Jadi sekarang ni kita berkongsilah jika kita dapat lihat sebenarnya bagaimana tidaklah terlalu sukar sebenarnya kita sebagai guru nak mendorong minda anak-anak kita ni especially anak murid dalam darjah kita semasa sesi PDPC berlaku. Kita perlu lihat apakah berkaitan perkara ini sebenarnya dengan diri murid kita. Dalam aspek 4.4 guru sebagai pendorong, kriteria kritikalnya ialah kita sebagai guru bertindak sebagai pendorong untuk akhirnya meningkatkan motivasi dan kemahiran insaniah, soft skills murid. Bila kita cerita tentang soft skills, ini perkara yang kita tak boleh dapat daripada buku teks. Perkara ini kita perlu perolehi daripada hasil kita didik mereka, kita nurture kemahiran itu. Jadi inilah dia sebenarnya yang memberi sedikit cabaran kepada rakan-rakan. Kerana ia membuatkan murid-murid ini keluar daripada mungkin sifat kebiasaan mereka, sikap kebiasaan mereka kerana kita nak mulakan kemahiran insaniah yang tinggi dalam diri mereka. Bukan sekadar hanya pandai react kepada bahan pelajaran dalam buku teks semata-mata. Jadi apakah kepentingan aspek ini kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia? Sudah tentu sangat berkait rapat kerana ianya berkait tentang 6 ciri utama setiap murid yang perlu ada untuk bersaing pada peringkat global. Mereka perlu mahir memimpin dua bahasa dan paling penting di samping pengetahuan dan identiti nasional ni, mereka perlu ada kemahiran berfikir. Dan kemahiran berfikir ni adalah sesuatu yang kita tahu kita perlu rancang bagaimana hendak kita gilapkan kemahiran ini. Di samping itu, ia juga berkait tentang kemahiran abad ke-21. Kita dah lama dalam abad ini. Jadi kita kena yakin dan percaya kita perlu pertajamkan thinking skills dan juga ways of thinking dalam kalangan anak murid kita. Barulah mereka dapat beradaptasi dengan abad ini, ketuntutannya, apatah lagi dalam keadaan sekarang yang kita sebut sebagai VUCA world, yang tidak ada ketentuan, yang tidak ada kepastian, semuanya dalam keadaan ambiguous. Jadi kita perlu pastikan kemahiran berfikir ini adalah satu
kemahiran asas utama di samping kemahiran-kemahiran lain dalam kehidupan mereka. Kalau kita katakan kemahiran berfikir, kita kena tahu yang ianya berkaitan dengan proses mental. Sebab tu kalau orang yang sakit mental, dia tidak boleh berfikir. Kerana itulah kita akan pastikan anak murid kita menggunakan this mental faculty ataupun fakulti mental mereka ini dengan secara baik untuk mereka boleh gunakan dalam kemahiran intelek mereka. Dan dalam aspek 4.4 ini, TOMS 4.41 ini, kita bukan sekadar nak kemahiran berfikir biasa-biasa, tetapi juga kemahiran berfikir aras tinggi yang memerlukan pemikiran yang meluas dan mendalam. Dan bila kita bercerita tentang kemahiran berfikir aras tinggi, kita tak boleh lari daripada domain kognitif taksonomi Bloom. Dan saya rujuk kepada The Revised Anderson, ya, yang mana ianya bermula daripada aras paling bawah iaitu mengingat sehinggalah kepada mencipta. Kerana itulah kita lihat banyak usaha yang dibuat oleh kerajaan, ya rakan-rakan. Terutama kalau tengok dalam TS25 kita ada KMR, kefahaman melalui reka bentuk, di mana dia sangat-sangat menuntut kita guru untuk merancang bagaimana nak bantu anak murid kita ini supaya dapat meningkatkan aras berfikir mereka, bukan sekadar hanya mengingat, memahami dan memuntahkan dalam peperiksaan, ya. Jadi inilah dia perkaitan-perkaitan asas yang kita lihat kenapa pentingnya 4.4 terutama 4.4.1 ini. Saya kaitkan sedikit rakan-rakan, kerana kita adalah rakan pendidik, ya. Kita mesti ada teori-teori pendidikan yang kita rujuk dan juga kita ingin capai. Dan antara yang kita boleh lihat ialah the 9 events of instruction. Kerana kita adalah guru, itu adalah sangat penting, ya. Dan kita lihat kepada the Gagne's 9 levels of learning. Ada 6 aras pembelajaran, ya, yang kita nak mereka dapat, dan juga 6 event instruction yang perlu kita pastikan mereka dapat. Daripada gain attention sehingga yang terakhir iaitu enhance retention and transfer to the job. Sampailah mereka boleh membuat perkaitan dalam kehidupan mereka. Jadi inilah dia yang saya akan tunjukkan rakan-rakan dalam bentuk jadual. Ini dia. Jadual ini rakan-rakan boleh lihat. Ini sangat biasa dengan rakan-rakan bila mencipta ataupun membina RPH, ya. Rakan-rakan perlu pastikan semua elemen ini ada. Kalau eventnya untuk gain attention, so apakah learning activity yang bersesuaian? Jika untuk inform learning outcomes, bagaimanakah aktivitinya? Mesti clear, mesti jelas tentang learning outcome-nya. Kita mesti boleh memaklumkan kepada mereka apa yang mereka akan dapat jika mereka belajar. Dan yang paling penting, content, ya. Macam mana kita nak present content itu dan provide guidance. Inilah perkara pokok yang kami nak tekankan dalam aspek 4.4 TOMS 4.4.1 ini, ya. Kerana kita nak pastikan mereka betul-betul memahami isi kandungan pelajaran mereka. Kerana ia berkait rapat juga dengan tahap kualiti mereka nanti. Jadi kita lihat pada standard kualiti 4.4.1 ataupun kita panggil STAR. Apa yang STAR 4.4.1 ini perlukan? Mereka perlukan guru yang boleh mendorong minda murid dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran secara profesional dan terancang, rakan-rakan. Bila sebut keyword profesional dan terancang, maknanya kita perlu merancang. Kita perlu berfikir bagaimana kita nak dorong minda mereka dan tidak boleh dilakukan secara ad hoc ataupun secara spontan. Mungkin boleh tetapi perlu ada yang dirancang. Kerana barulah kita dapat katakan ianya adalah secara profesional dan terancang, ya. Seterusnya, TOMS untuk mencapai standard ini, apa yang kita perlu buat sebenarnya, intipatinya? Kita perlu rangsang murid berkomunikasi dan berkolaboratif. Saya sengaja merah-merahkan perkataan itu rakan-rakan kerana itu adalah the keywords yang rakan-rakan perlu dapat dalam sesi perkongsian hari ini. Berkomunikasi dan berkolaboratif. Mengemukakan soalan yang menjurus ke arah pemikiran kritis dan kreatif dan membuat keputusan atau menyelesaikan masalah. Mewujudkan peluang untuk murid memimpin dan mengemukakan soalan berkaitan isi pelajaran serta memperoleh pengetahuan dan kemahiran secara kendiri. Berdasarkan apa? Berdasarkan objektif pelajaran, mengikut
keupayaan murid dan secara berterusan. So inilah yang sebenarnya perkara yang kita perlu dapat bila kita hendak mencapai standard yang kita harapkan. Secara bentuk gambar rajahnya begini. Yang saya nyatakan dalam bentuk ayat tadi, inilah bentuknya. Kita bercerita sebenarnya tentang tahap kualiti tadi. Kita nak ia berdasarkan objektif, kita nak ia mengikut pelbagai aras keupayaan murid dan kita nak ia secara berterusan dan tekan. Jadi kita ada berapa perkara yang perlu kita buat? Kita ada 7 tindakan, tahap tindakan yang rakan-rakan perlu kupas, lihat satu demi satu dan buat perkaitan. Bukannya 7 ini banyak, kerana jika dilihat satu demi satu memang banyak. Tapi jika ia dicantumkan jadi satu, ia akan memudahkan rakan-rakan merancang tindakan. Jadi secara tuntas untuk itu sebenarnya guru perlu memperbanyakkan soalan, terutama yang berbentuk kebat. Tadi kan saya beritahu kebat dia ada 6 kan tingkatnya. Bermula yang tingkat yang ketiga, mengaplikasi sehinggalah mencipta. Dalam sesi PDPC, rakan-rakan perlu pastikan yang ianya dirancang dengan baik dalam bentuk sama ada soalan ataupun dalam bentuk aktiviti. Kerana apa? Kerana kita memerlukan pelajar idea mereka secara kreatif dan inovatif. Jadi secara ringkas, pelajar atau murid ini mesti berfikir secara mendalam sebelum menjawab soalan yang ditanya guru. Mereka tidak boleh sembrono, tidak boleh terus menjawab tanpa berfikir kerana kita khawatiri mereka mungkin hanya memberi kita jawapan di aras rendah dan kita hendak menggalakkan mereka pergi ke aras yang lebih tinggi. Tapi tak salah jika mereka bermula dengan aras yang rendah. Soalan kita, perlukah kita mendorong murid untuk berfikir? Bukankah proses berfikir itu terhasil daripada proses pengajaran dan pembelajaran secara langsung? Rakan-rakan mesti tanya, kenapa sibuk-sibuk nak suruh murid berfikir? Kan kita dah ajar dia dalam PDPC, tentulah mereka akan fikir. Tetapi rakan-rakan, kita lihat yang kedua. Tidakkah manusia berfikir secara spontan walaupun tidak diajar kemahiran berfikir secara eksplisit? So keywordnya ialah berfikir secara eksplisit. Jadi di sini dua persoalan ini kita perlu renungkan. Kerana kalau kita tidak dapat mencari jawapan kepada persoalan ini, maka itulah kita melihat, selalu kita akan melihat aspek 4/4 ini sebagai sesuatu yang memberi ancaman kepada kita untuk mendapat skor yang baik. Untuk berfikir rakan-rakan, sebenarnya kalau kita mengikut teori Vygotsky, rakan-rakan mesti kenal dengan Vygotsky ni. Pakcik Vygotsky ni dia terkenal dengan teori scaffolding dia. Dia beritahu untuk kita berfikir, untuk kita mendapatkan hasil pemikiran yang tepat, kita mesti menggunakan alat berfikir yang tepat. Senang kata, jika kita nak berkebun, Cik Nazali suka sangat menanam pokok bunga. Jadi tentunya Cik Nazali sangat arif tentang apakah jenis-jenis alat yang boleh digunakan untuk berkebun, untuk menanam bunga tersebut. Tentu beliau tidak akan menggunakan alat untuk memancing kerana tentulah hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Jadi itulah perumpamaan yang diberikan oleh Pak. Boleh tak saya mencelah? Boleh Cikgu Baim. Okey, tadi ada dibangkitkan tentang teknik tentang penyoalan Saya nak ajak bincang sekejap lah Saya nak ajak bincang sekejap Saya nak tanyalah. Kalau boleh cikgu respon rakan-rakan cikgu respon. Apabila cikgu bertanya, adakah murid-murid memberikan respon atau cikgu yang bertanya, cikgu sendiri yang menjawab? Okey. Terima kasih Cikgu Arbain. Sebenarnya saya pun nak tanya yang sama tapi bagus Cikgu Arbain ni memang pelajar yang inilah dikata yang kebat. Dia fikir sebelum cikgu fikir. Ini yang kita nak hasilkan. Tapi rakan-rakan kena jawab lah Itu soalan Cikgu Arbain. Jadi rakan-rakan boleh jawab di ruangan chat. Nanti rakan saya Puan Suriana boleh ambil masa untuk menerangkan atau kongsi dengan kita semua apa yang ditulis di chat
Sebab saya akan teruskan dengan Okey, saya akan tengok pembukaan. lah. Saya akan tengok chat nanti, saya akan Yes. cuba berikan respon. Terima Okey. kasih Cikgu Arba'in sebab bantu saya. Ni Okey, kalau dalam terima kelas kasih. ni murid yang saya lantik sebagai pemimpin ni. Tapi mesti rakan-rakan tertanya, kalau saya cakap ni ada kaitan tak? Memang ada kaitan nanti rakan-rakan tengok dekat slide saya. Okey, jadi rakan-rakan lihat saya katakan tadi, bila nak berfikir kena guna alat. Ada anak murid kita kadang kita tanya dia, awak nak fikir awak pakai apa? Pakai otak cikgu? Ya, betul. Itu perkara paling asas. Kita berfikir pakai otak. Tetapi sebenarnya otak kita perlukan lagi alat untuk dia beroperasi dengan baik. Kalau tidak, dia akan mula mengeluarkan jawapan yang sama ada tidak tepat atau sebenarnya yang tak mengait langsung dengan apa yang patut difikirkan. Jadi saya bagikan contoh 3 ni, ini yang asas rakan-rakan. Rakan-rakan boleh guna dekat sekolah masa mengajar atau jika rakan-rakan kat sini ni adalah golongan pencerap yang mencerap rakan-rakan guru, boleh gunakan idea ini. Maknanya lihat sama ada rakan guru yang kita cerap itu ada tak menggunakan peta pemikiran ataupun dia menggunakan 6 thinking hats semasa sesi soal jawab dengan anak murid dia atau semasa dia menyediakan aktiviti penyoalan dengan anak murid dia ataupun ada tak masa dia merangka soalan yang dia letakkan dalam RPH tu dia menggunakan the Q matrix apa Q matrix ni? Ianya ialah question matrix. Macam mana bentuk ni? Nanti dalam slide saya seterusnya saya akan tunjukkan dengan rakan-rakan Okey. Jadi di sini alat inilah sebenarnya yang dapat mendorong perkembangan kognitif murid. Suka atau tidak suka, rakan-rakan kena tahu kena ada alatnya. Kemudian selain daripada alat, penggunaan sumber pendidikan yang betul, berkesan, sesuai dengan aras kognitif. Sebab ingat tadi kita perlu tahap kualitinya perlu mengikut aras bagi membantu proses berfikir murid ataupun bagi membentuk proses pemikiran murid. Okey, jadi antara sumber pendidikan atau alat visual yang boleh digunakan antaranya ialah daripada video klip-klip video, keratan-keratan akhbar mungkin channel YouTube yang cikgu dah tapis dan pilih. Mungkin kalau dulu kita ada video e-guru kan. Sekarang lagi banyaklah rakan-rakan guru boleh ambil daripada TikTok yang anak murid kita suka. Mungkin boleh juga ambil daripada Instagram dan sebagainya. Jadi inilah dia yang mana kita gunakan untuk membantu murid-murid ini berfikir Jadi kita terus kepada tahap tindakan. Rakan-rakan tahu tadi ada 7 saya kata. Kalau saya tak terangkan nanti rakan-rakan tak nampak satu demi satu. Sebab nanti kita nak mula mengawinkan ke-7 tahap tindakan ini supaya ia hidup berharmoni dalam satu aspek. Okey. Tahap tindakan 1 ialah untuk merangsang murid berkomunikasi. Berkomunikasi ni kalau kita dengar secara kalau kita sebut secara mudah macam cakap lah. Berkomunikasi kan menyampaikan sesuatu input supaya dapat kepada orang lain atau dapat kepada pihak lain. Okey, apa tujuan komunikasi ni? Orang kata untuk dapatkan maklumat. Kan asasnya lah, tapi sebenarnya tujuannya mungkin pelbagai lagi tapi asasnya untuk dapatkan maklumat. Kemudian medium komunikasi ni banyak. Kalau media komunikasi kita ada 2 yang utama lah, iaitu secara verbal dan juga non-verbal. Kenapa kita kena ambil berat tentang medium ni? Sebab anak murid kita ni nanti akan beri respon mungkin dalam bentuk non-verbal. Biasa kita harapkan verbal, tapi sebenarnya non-verbal juga main peranan. Kerana kita akan mengeksploitasikan non-verbal menjadi verbal pada akhirnya. Okey. Aplikasi teknik yang pelbagai dan model pembelajaran yang pelbagai untuk merangsang mereka berkomunikasi. Jadi jenis-jenis komunikasi banyak rakan-rakan. Ini yang kita kata kena pelbagaikan lah sebab kita tahu anak murid kita ada pelbagai jenis kita ada yang komunikasi individu, kita ada pasangan, kita ada kumpulan kecil, kita ada yang bersifat umum dan kemudian yang juga berasaskan bahan atau alat komunikasi. Dan saya tarik rakan-rakan kepada ada satu quotes kat tepi tu. Our brains are 68% more active when we are having fun. Bila rakan-rakan anak murid ni dia having fun, dia akan naikkan kapasiti otak dia 68% lebih aktif. Jadi tentulah rakan-rakan akan dapat lihat hasilnya bila murid-murid ni kapasiti otak dia dah meningkat. Jadi nak tak nak macam mana kita nak pastikan mereka having fun?
Berkomunikasi secara seronok, bukan komunikasi yang bersifat diktator. Cikgu soal murid jawab, saya tak soal jangan jawab, jangan cakap. Yang bersifat satu hala. Sekarang ni kita nak yang bersifat pelbagai hala. Okey, komunikasi sebenarnya sangat penting sebab kalau dia berkesan, dia memudahkan pemahaman dan menggalakkan pembelajaran murid. Dia bila murid dah mula berfikir, dah tentunya dia akan mula pergi ke dalam pelajaran dia. Ya, guru perlu wujudkan hubungan yang harmonis. Cikgu ni kena ada sikap yang ini. Kita tak boleh terlalu stern atau rigid. Saya faham. Cikgu-cikgu nak habiskan silibus, cikgu-cikgu nak biar murid tu hormat, tapi kita kena tahu kalau kita dapat wujudkan hubungan yang harmonis, murid akan lebih dekat dengan kita dan lebih mudah berkomunikasi dengan kita. Guru kena bersikap empati dalam memahami tingkah laku murid. Ni rakan saya Suryana akan terangkan tentang empati, simpati ini. Kerana ia berkait juga dengan 4.2 iaitu guru sebagai pendorong emosi. Kemudian guru kena kenal pasti murid yang boleh dijadikan teladan oleh murid lain. Macam saya kata tadi, kalau dalam kelas kita ni cikgu Arba'in tu, saya kata mungkin boleh jadi suri teladan tu kepada murid yang lain. Sebab dia bantu guru, dia offer diri helps dan sebagainya. Kemudian guru mengawal perbincangan yang tidak relevan. Bila kita ada kawalan komunikasi ni, kita nampak dia boleh mengawal. Saya pernah dapat soalan, dia kata murid ni kalau kita cerita benda yang dia suka, dia akan macam lupa diri. Jadi di sinilah kebijaksanaan cikgu untuk kawal komunikasi tersebut. Dan berkait juga dengan PLC sebelum ni lah, guru sebagai pengawal. Dan guru membangunkan kecenderungan peribadi. Kalau dah dia bangun minda, kita nak bangunkan the habits of mind. Kalau kita tahu murid-murid kita bila dia mula menggunakan pemikiran dia dengan baik, dia akan mula terhasil atau terjerma dengan perbuatan ataupun habit secara fizikal dia. Tak mungkin kalau dia seorang yang tinggi empati dan simpati, dia akan membuat sesuatu yang menyakitkan rakan dia ataupun bersikap tamak atau penting diri dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak wujudkan situasi yang mencetuskan perasaan ingin tahu? Murid nak soal, murid nak dorong minda dia nak kena ada satu, iaitu dia nak kena rasa nak tahu. Macam contoh kita lah, kalau kita tengok berita, kalau kita tak rasa kita nak tahu, kita tak akan pergi kepada berita itu. Tapi jika kita rasa yes, saya berminat, kita akan mula pergi lebih dalam. Kita deep dive berita tu. Jadi bagaimana kita timbulkan konflik? Cikgu timbulkan konflik sengaja. Cikgu timbulkan prasangka atau provokasi yang positif lah luar jangka dan luar kebiasaan. Sengaja cikgu. Kadang kita tahu kan kita sengaja cipta sesuatu perkara yang salah. Jadi kita nak tengok murid respon. Dan kemudian kadang-kadang kita sengaja menimbulkan permasalahan. Sengaja bagi arahan maklumat yang tak lengkap. Kita nak tengok ada tak anak murid kita yang perhati, yang perasan dan dia mula bertanya kepada kita. Sebab kita nak mereka respon kan dalam mendorong minda ni. Dan kemudian soalan berdasarkan aktiviti. Jadi kita nak mereka bertanya, kita nak mereka respon, kita mesti sediakan soalan yang sesuai berdasarkan aktiviti. Ini dia rakan-rakan yang saya katakan. Itulah kerana kepentingan merancang itu tadi yang saya utarakan di awal di awal perbualan kita tadi. Okey. Jadi untuk kita pastikan murid ni dapat semua dapat mencakupi semua murid lah supaya mereka boleh memberi respon yang sebaiknya, guru kena pastikan berlakulah sekurang-kurangnya satu dari aras yang dinyatakan. Kalau daripada taksonomi Bloom ni kita tahu dari aplikasi ke penilaian, tetapi jika taksonomi Anderson ni daripada aplikasi ke mengaplikasi ke mencipta. Jadi pastikan rakan-rakan scaffold ataupun rangkakan soalan itu daripada aras itu. Satu soalan dari aras itu supaya sekurang-kurangnya murid yang aras rendah dapat juga respon. Dan akhirnya kita dapat melihat atau mencari talent murid kita yang boleh mencapai tahap tertinggi dalam taksonomi Bloom ini. Dan penyoalannya berfikrah. Penyoalannya mesti boleh menguji daya fikir rakan-rakan. Bukan sekadar soalan yang asas saja. Dan ianya berkait rapat dengan teknik penyoalan yang boleh mencungkil jawapan murid. Kadang-kadang salah kita, murid tak jawab. Salah kita. Bunyinya memang agak bitter, orang kata pedih.
Tapi kadang-kadang kerana kita yang tidak memberi teknik penyoalan yang betul, makanya kita gagal mencungkil jawapan anak murid kita. Jadi ini untuk bahagian ini rakan-rakan boleh tengok ini sebagai orang kata satu pelengkap untuk tahap tindakan 1 tadi. Menurut Ned A. Flanders ni pun satu tokoh yang sangat hebat tentang komunikasi ni. Dia kata komunikasi ni melibatkan guru murid, murid-murid dan murid bahan. Ni kena tahu kan sebagai asas. Kemudian dia kata juga kesenyapan. Murid senyap tu. Kesenyapan juga merupakan komunikasi tapi jenis bukan lisan. Kita ingat bukan lisan tu bahasa tubuh je kan. Tapi dia senyap. Bila kita tanya dia krik dalam kelas. Sebenarnya dia cuba nak bagi tahu kepada kita satu message yang besar. Cikgu, saya tak faham cikgu. Cikgu tanya soalan tu tapi saya tak tahu di mana nak mencari jawapannya. Dan mengikut model SIM, dalam komunikasi ni kita ada model SIM. Komunikasi lisan dia melibatkan interaksi sosial dan dinamika kumpulan. Jadi kerana tu nanti bila rakan-rakan tengok tahap tindakan seterusnya, memang tak boleh lari daripada aspek dinamika kumpulan ini dan di interaksi sosial ini. Dan interaksi dengan komputer zaman sekarang, zaman VUCA world, zaman pandemik macam ni sekarang ni, kita memang banyak interact dengan komputer. Saya pun interact dengan komputer je ni, walaupun rakan-rakan di talian tapi rakan-rakan di alam maya. Jadi kita sebenarnya berkomunikasi dan ianya dianggap sebagai komunikasi bukan lisan. Sebenarnya. Okey, jadi inilah yang kita boleh rangkumkan untuk tahap tindakan 1. Jadi tahap tindakan 2, merangsang murid berkolaboratif dalam aktiviti pembelajaran. So the keyword is berkolaboratif. Tapi sebelum rakan-rakan pergi kepada kolaboratif, jangan pinggirkan kooperatif. Kooperatif ni penting rakan-rakan dan rakan-rakan sedia maklum. Dulu kita sibuk tentang PAK 21 pembelajaran. Siap ada sekolah PAK 21 lagi Apa? Ianya adalah strategi pembelajaran berteraskan pasukan kecil. Setiap murid bertanggungjawab tentang pencapaian diri sendiri dan membantu ahli kumpulan. Kita mulakan kecil ini, skala kecil ini, kooperatif ini. Kemudian kita galakkan mereka kepada aktiviti berkolaboratif. Ia berasaskan kepada idea bahawa pembelajaran adalah satu tingkah laku sosial. Awak tidak interact dalam kumpulan awak sahaja. You are not living in silo. Kalau dalam kampung tu kau tak duduk satu keluarga saja. Kita duduk dalam banyak lagi komuniti keluarga lain yang membentuk satu komuniti. Dan inilah dia yang kita katakan berkolaboratif. Bahawa pembelajaran adalah tingkah laku sosial, pembelajaran berlaku melalui perbincangan atau komunikasi fizikal atau virtual. So maksudnya kita bawa skop pembincangan kooperatif tadi kepada yang lebih besar di mana dia lebih melibatkan jaringan jaringan mungkin sama ada secara dengan kumpulan lain ataupun kelas lain ataupun dia boleh membuat jaringan ini kolaboratif ini melalui virtual kalau sekarang secara virtual Jadi apa kaitan dengan murid pengajaran guru dengan murid berkolaboratif ni? Tentulah kerana ia melibatkan aktiviti yang berpusatkan murid. Cikgu yang rancang aktiviti ini. Jadi ada pelbagai kaedah yang boleh melibatkan murid berkolaboratif. Antaranya pembelajaran akses kendiri atau disebut PAK juga PAK, pembelajaran akses kendiri. Nanti saya akan terangkan dalam slide saya seterusnya. Pembelajaran inquiry, ini orang sains matematik biasa. Pembelajaran berasaskan projek, pembelajaran berasaskan masalah, pembelajaran kolaboratif dan kooperatif seperti yang kita maklum tadi. Jadi ini adalah kaedah yang cikgu boleh pilih untuk dimasukkan dalam perancangan cikgu supaya bila mereka ada ini mereka boleh mendapat tahap tindakan 2 tadi Kemudian ini dia komponen pengajar rakan sebaya berkesan. Nak tak nak inilah dia, nak jadi pengajar rakan sebaya berkesan sebab kita nak mereka berinteraksi sosial. So mereka perlu cari dan kongsi maklumat. Mereka perlu communicate dengan ahli pasukan mereka tentang maklumat yang mereka dapat. Mereka perlu wujudkan kerja pasukan, beri tugasan setiap ahli kumpulan. Tidak boleh ada yang passenger. Terlibat bersama dalam kumpulan. Maknanya dalam segala proses itu mereka bersama-sama. Dan mereka mula menggunakan fakulti pemikiran minda mereka iaitu secara kritis dan kreatif untuk menyelesaikan tugasan atau untuk memberikan output di akhir hasil daripada maklumat yang dicari. So inilah dia kita katakan sebagai komponen pengajaran rakan sebaya berkesan.
pergi kepada tahap tindakan 3. So tahap tindakan 2 tadi, pertama tadi komunikasi. Kedua, kita minta mereka berkolaboratif. Ketiga, kita teruskan dengan mereka boleh mengemukakan soalan yang menjurus ke arah pemikiran kritis dan kreatif. Jadi dekat sini sama jugalah rakan-rakan. Kena ada alat. Saya ulang lagi, alat. Antara alat yang rakan-rakan boleh guna, yang paling senang sekali ni, tengok yang belah kanan saya. Teknik penyoalan ping-pong. Kita suka main ping-pong. Dia back and forth questioning. Ada yang tanya saya, kenapa puan ping-pong, kenapa tak badminton, lebih kurang je tenis ke? Itu saya tak nak jawab. Sebab memang ini adalah teknik yang digazetkan, iaitu teknik penyoalan ping-pong. Jadi rakan-rakan kena tahu bagaimana nak suruh murid ini boleh berinteraksi kepada soalan rakan mereka. Atau soalan mereka kepada kita atau kita kepada mereka. Ini. Dan kemudian keduanya, menggunakan bantuan KWL chart. Ini rakan-rakan boleh Google ni kalau tak pernah guna. Di mana murid-murid boleh memetakan soalan apa yang mereka nak tanya dalam carta ini. Okay. From what I know, daripada apa yang dia tahu, daripada asas. What I want to know, apa yang sebenarnya aku nak tahu lagi. Aku dah tahu yang ini, aku nak tahu apa lagi. Dan what I learn, apa yang sebenarnya aku dah pun belajar. Jadi inilah dia yang alat yang asas yang rakan-rakan boleh guna kalau nak murid ni mengemukakan soalan, boleh ajar mereka. Kalau murid tahap 1 mungkin ada tanya, kalau murid tahap 1 macam mana puan? Kita nak bagi KWL chart ni mesti dia tak boleh isi. Tak apalah, kita perkasakanlah teknik penyoalan ping-pong. Kan sebab dia boleh bermula dengan aras yang rendah dan naik aras demi aras, Okey, jadi sebenarnya kenapa saya kata perkasakan teknik soal jawab tadi, sebab sesi soal jawab yang aktif dia boleh menyebabkan berlakunya pembelajaran berkesan. Jadi murid libat diri dalam aktiviti aktif kerana sesi soal jawab yang aktif. Mereka boleh berinteraksi secara intelektual, maknanya mereka bercakap atau berfikir tentang sesuatu yang berkaitan dengan pelajaran, bukan yang sia-sia yang tak ada kaitan. Dan mereka bersedia menerima pendapat. Ni rakan-rakan kena tahu. Tadi kita nak mereka ada kemahiran insaniah yang baik. Mereka kena belajar menerima pendapat. Mereka kena belajar meraihkan perbezaan pendapat, pandangan. Kalau anak murid kita hanya menerima pandangan dia sahaja dan orang lain dilihat salah, rasa rakan-rakan lah, kita sebagai pendidik kita masih perlu bantu mereka kerana nampak gayanya belum lagi mencapai kemahiran insaniah yang baik. Kemudian mereka perlu ada keberanian untuk memberi pendapat. Tapi jika mereka dapat sesi soal jawab yang aktif, tentu keberanian itu akan dapat terhasil atau dapat dilihat. Dan tentu sekali mempertahankan pendapat. Mempertahankan pendapat dan hanya menerima pendapat sendiri saja dua perkara berbeza rakan-rakan Mempertahankan pendapat dengan justifikasi, dengan hujahan. Tetapi jika di akhirnya rakan mereka memberi pendapat yang lebih baik, mereka dapat menerima perbezaan pendapat tersebut dan menerima dengan hati yang terbuka. Ini adalah the inquiry process. Kalau mereka nak mula sesi soal jawab, mereka perlu tahu yang ianya melibatkan proses ingin tahu, the inquiry. Mulakan dengan bertanya soalan yang tepat. Pose real questions. Maknanya, what do I want to know about this topic? Dia kena tanyalah, apa aku nak tahu tentang topik ni? What do I know about my question? Aku tahu ke soalan aku ni nak tanya ni berkait ke tidak? How do I know it? Macam mana aku dapat tahu? Mungkin daripada pengalaman yang lampau. What do I need to know? Apa lagi yang aku patut tahu untuk tahu? Dan what could an answer be? Agak-agaknya apalah jawapannya So ini adalah the process. Rakan-rakan boleh tengok daripada post real questions sehinggalah report findings. Rakan-rakan boleh lihat di mana di bahagian yang kedua dia mula mencari sumber-sumber yang boleh bantu dia untuk soalan dia. Dan dia mula menginterpretasikan maklumat yang dia ada. How is this relevant to my question? Dia cari maklumat daripada sumber yang dia jumpa tu, dia akan tanya balik. Adakah ini membantu untuk aku menjawab soalan aku? Dan akhir sekali,
dia akan mula pastikan yang dia membuat penilaian kepada apa yang dia jumpa, the report findings ni. Apakah berkaitannya benda ni dan bagaimana ianya bersambung ataupun berhubung kait dan bagaimana ianya boleh menyampaikan maklumat yang saya nak sampaikan dengan tepat. So maknanya the inquiry process ni adalah satu perkara yang mereka perlu kuasai dan kita bantu mereka dengan merangka. Bagaimana nak merangka? Tunggu seterusnya. Jadi selesai dengan tahap yang ketiga. Mencelah sikit. Boleh Cikgu Arba'in? Untuk perkataan cikgu-cikgu ya, apa yang diperkatakan oleh Cikgu Atika, inilah yang cikgu-cikgu perlu mendorong murid dari segi penyoalan tadi tu. Yeah. Sebab sebenarnya peringkat awal kita nak merangsang murid untuk terlibat dalam sesi PDP yang hidup, itu ialah agak sukar, Itu yang dikatakan agak sukar nak dicapai. Tapi sebenarnya boleh dicapai. Memang boleh. Boleh dicapai. Dan saya pun telah membuktikan. Ya, saya cakap ini berdasarkan pengalaman saya. Dan inilah yang kita nak mendorong murid-murid memberikan idea. Sebab itu tadi saya ada sikit soalan provokasi tadi tu. Yes, betul. Sebab tu saya suka dengan Cikgu Arba'in tadi. Saya nak kongsikan saya kongsi ya. Okey, ini yang saya dapat keluar daripada murid saya Kenapa mereka tidak mau menjawab soalan guru? Jawapan mereka ialah ini memang yang real saya dapat Kerana cikgu tak jawapan yang betul. Betul. Dan bila saya kata dan bila konsep kita begitu, maka kita ada kecenderungan untuk melabel murid. Yang ini yang menyebabkan murid kita pasif. Betul cikgu, betul. Kalau kita boleh merungkai perkara ini dan memberi kepercayaan kepada murid, dan sebenarnya kalau pengalaman saya yang awal ialah tiga bulan baru kita dapat. Dapat keserasian untuk mengubah soalan dan dijawab. Dan satu lagi memang kita kena beri clue. Dan kadang-kadang kita tak terus berikan jawapan. Okey, tadi juga sama juga kita kata apa tanda murid kita sukar berfikir. Okey, ini pun pengalaman saya. Apabila bila kita tanya-tanya akhirnya murid, cikgu ajalah berikan jawapan. Itu tandanya murid kita perlu didorong lagi untuk berfikir. Dan saya biasanya saya akan buat provoke sikit. Saya kata apa? Saya akan sebut saya tidak ada mengena dengan jawapan. Sebab tugas saya adalah mengumpulkan soalan. Sebab yang nak menjawab peperiksaan adalah awak, bukannya saya. Itulah. Itu antara sambil kita kecintaan dengan dia kan. Ini kata ada unsur kecintaan tapi itu ikut konteks lah. Ikut konteks Ini okey. Ini pengalaman saya kongsi. Okey, terima kasih. Betul Cikgu Arba'in. Saya sokong kerana Cikgu Arba'in sebenarnya tadi memang ada mengaitkan tentang bagaimana yang saya katakan tadi, perlu wujudkan hubungan yang harmonis lah antara guru dengan murid. Mereka ada hubungan yang harmonis, mereka selesa dengan kita, mereka nak tanya mungkin bermula dengan soalan yang macam tak ada kaitan, tapi kita bawa mereka kepada perkara pokok pembelajaran hal itu, insya-Allah mereka akan terdorong untuk terus tanya dan terus tanya. Yang ini saya pun nak tambah lagi. Cikgu Atika nampaknya dia jolok juga ni. Jadi saya kena jawab Ini pengalaman juga Yang penting sebab itu kita istilah pengajaran dan pembelajaran. Untuk kita mendorong dan wujud situasi kelas yang mesra ini, walaupun kita tegas, saya nak sebutlah. Sebab semasa saya jadi pengetua, saya mengajar kelas tingkatan 4, 5 ni, murid tidak menganggap saya pengetua. Sebab saya test lah, itu pun jalan situasi tak langsung Maknanya mereka menganggap saya itu sebagai guru mata pelajaran bila berada di kelas, bukan sebagai pengetua. Saya kata bagus. Maksudnya kat sini saya nak sebutkan, sebab itu kita kena memahami gaya pembelajaran murid. Saya ada tulis dekat chat tadi. Dan murid pun kena memahami gaya pembelajaran saya.
Gaya Gaya pengajaran. pengajaran. Gaya pengajaran. Yes. Maksudnya saya ni seorang yang tegas. Yang tegas. Yeah. Murid akan tahu tegas. Tapi Yeah. maknanya dia tahu ketika bila saya akan tegas, ketika bila saya ada unsur-unsur kecindan gitu itu Betul. kan itu keserasian. Betul. Jadi kena wujudkan keserasian itu. Dan Wak Ima pun saya cakap kalau kelas ujung pun mereka pun ada kekuatan. Dan saya cakap dengan cikgu, kalau nak pergi kelas ujung, jangan kerut muka, tapi terima seadanya murid. Itu Yes. konsep tu kena ada. Okey. Tidak boleh, senang kata tidak boleh ada prejudis, cikgu ya. Memang Tak boleh tak ada ada. prejudis. Memang tak ada. Tanpa prejudis. Okey. Yes. Okey, saya teruskan cikgu dengan tahap tindakan seterusnya. Yang cikgu Abain sebut tu memang berkait dengan tahap tindakan seterusnya. Okey, tahap tindakan keempat cikgu ya, mengajukan soalan, mewujudkan situasi ke arah membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Ini tugas kita cikgu. Kita kena ajukan soalan yang berkualiti, yang boleh membuatkan mereka berfikir untuk menyelesaikan masalah yang diberi. Pertama, apa yang kita boleh buat dalam tahap tindakan yang keempat ni ialah kita tengok guru tu. Dia boleh mendorong murid untuk beri idea, beri pandangan untuk selesaikan satu isu secara individu, kumpulan ataupun secara kelas. Jadi rakan-rakan tengoklah macam Cikgu Arbain kata tadi, kalau murid kita di kelas ujung, kalau berikan kerja individu, tentu dia tak boleh buat. Tapi kita mulakan dengan umum, bagi mereka rasa selesa. Kerana sebenarnya kita memberi soalan yang bersifat umum ini bukan kita fokuskan kepada jawapan cikgu. Sebenarnya kita nak fokuskan kepada kesediaan mereka, the readiness dulu. Bila mereka ready, kemudian juga bila mereka jawab secara kumpulan besar ni, mereka tak nampak sangat kelemahan mereka. Jadi mereka dapat gain the confidence, mereka dapat keyakinan. Nak pula bila cikgu puji bagi pujian bagus dan sebagainya. Inilah dia idea. Sebelum dia cungkil lebih dalam, barulah dia pergi kepada aktiviti kumpulan dan akhirnya dia cuba dengan individu. Kita boleh gunakan reverse cikgu reverse strategi. Jangan selalu mulakan individu, kumpulan, kelas. Boleh mula kelas, kumpulan, individu. Kumpulan, kelas, individu. Ataupun kelas, kumpulan, individu. Mana-mana cikgu boleh guna. Sesuaikan dengan anak murid kita, tahap keupayaan mereka. Kemudian yang kedua, cikgu boleh kena pastikan untuk tahap tindakan 4 ni, guru menggalakkan murid untuk kenal pasti masalah, kenal pasti alternatif keputusan yang perlu diambil dan tentukan kaedah penyelesaian terbaik. Ini yang saya kata Cikgu Arbain kata tadi, kita kena dorong dia, kita kena bantu, bimbing dia. Mungkin dia dah dapat kenal pasti masalah, tapi mungkin dia tak pasti kepada apa. Jadi soalan kita itu yang membantu mereka mendapatkan keputusan kepada masalah. Dan kemudian kita juga perlu menggalakkan murid ini untuk mengajukan soalan kepada kita berbentuk convergent ataupun bertumpu, dan sekali-sekala divergent atau soalan yang bercapah untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita minta mereka boleh fikir sama direct kepada soalan itu ataupun yang mungkin di luar konteks sedikit tetapi ianya boleh menyelesaikan masalah. Cikgu, dalam tahap tindakan 4 ni, the response ataupun respon murid itu terhadap pendapat atau jawapan atau soalan murid lain sebenarnya boleh menggalakkan proses pemikiran mereka. Dia mula minta penjelasan lanjut daripada rakan mereka. Sebab tu saya kata tadi, kita perlu pastikan bila kita nak sediakan mereka soalan, mereka boleh buat penjelasan lebih lanjut. Mereka boleh mengadakan ataupun mengajukan soalan lain, soalan anak, dia kata baby questions. Kemudian dalam yang sama mereka boleh ada jawapan yang menyokong atau yang menolak pendapat atau jawapan yang dikemukakan. Ada the yes and no answer. Itu yang kita kata convergent tadi. Kemudian yang boleh memberi pengukuhan bagi menyokong pendapat atau pandangan yang dikemukakan. Ini mungkin yang berkaitan dengan the divergent question tadi. So maksudnya di sinilah yang kita dapat lihat bahawasanya ianya saling kait mengait. Soalan guru yang berkualiti akan boleh membantu respon murid juga menjadi berkualiti. Seterusnya, pergi kepada tahap tindakan yang kelima. Mewujudkan peluang untuk murid memimpin. Itu tadi Cikgu Arbain sebut juga, sebab tu saya rasa macam mungkin kerana pengalaman Cikgu Arbain yang sangat luas dan beliau juga rakan-rakan maklum sebelum ni seorang nazir. Jadi
dia sedia maklum atau arif ya tentang bagaimana kita sebagai guru kena aktifkan role play murid ini sebagai pemimpin. Kita kena percaya murid kita boleh memimpin. Kita kena percaya anak murid kita yang paling nakal dalam kelas tu, yang paling pendiam dalam kelas tu boleh jadi pemimpin. Ya, bukan hanya murid yang pandai, bukan hanya murid yang selalu dapat A. Kita kena ubah fikiran tu. Jangan label murid. Ya, macam tu Cikgu Abain kata tadi, semua murid perlu ada rasa dihargai dan tidak dipinggirkan. Jadi kalau kita dah lantik anak murid kita yang si A sebagai pemimpin, apa jadi pada yang lain? Dorong murid lain jadi penggalak, jadi pemuji, jadi pengawal, jadi jurulatih, jadi pencatat, jadi penyemak. Bukan penyemak ya. Dia penyemak tak jadi pula. Jadi penyemak dan juga penjaga masa. Jadi saya pernah nampak ya, dan in fact saya rasa semua rakan-rakan pun dah arif ya, yang kita menyediakan kad pain peranan. Yang kita gile-gilekan hari-hari. Sama ada rakan-rakan dulu letak di meja, jadi anak murid tu gile-gile duduk meja asing-asing, ataupun letakkan sebagai name tag di baju mereka, apa peranan mereka dalam pembelajaran tersebut. Inilah dia wujudkan peluang murid memimpin. Sebab bila dia memimpin, dia kena jadi pemimpin yang baik ya. Inilah dia impak dia pada masa hadapan. Pemimpin masa kini adalah berpunca daripada apa yang dia dapat pada masa lalu. Jadi kalau kita nak pemimpin yang baik, pemimpin yang simpati, empati, yang prihatin, yang sensitif, kita kena wujudkan peluang ni dan kita didik mereka. Okey, seterusnya tahap tindakan yang ke-6. Merangsang murid mengemukakan soalan berkaitan isi pelajaran. Ini tentu fokus dengan objektif pembelajaran hari itu. Isi kandungannya apa yang kita nak mereka capai dalam pembelajaran berkenaan. Jadi keyword dia memang mudah. 5W 1H. Suka ada yang kata saya nak buat 2H puan, boleh, suka hatilah. How dan how to dia kata. Okey boleh. Bagaimana kan? Dan bagaimana hendak dia kata. Jadi guru ni bantu murid sediakan soalan. Itu Cikgu Arba'in kata tadi. Kita sebagai guru, kita kena bantu murid ni macam mana dia nak rancang soalan. Ini proses cikgu, tak boleh dapat satu hari satu malam. Dia kena proses sikit demi sikit. Tapi cikgu kena cuba ya. Okey, rancang soalan dan beritahu dengan mereka bila nak rancang soalan, mulakan dengan yang mudah. Jangan pergi terus yang susah-susah. Kalau yang susah-susah terus tak dapat fikirnya. Jadi mulakan dengan yang mudah. Apa, bagaimana, apa, kenapa, di mana, siapa. Barulah pergi yang bagaimana. Dan suruh mereka bina soalan yang mencungkil pengetahuan. Buat soalan tu daripada yang convergent, yang tertutup, sampailah soalan yang mencapah, yang terbuka, yang divergent. Dan paling penting, cikgu bagi murid peluang jawab. Perasan atau tidak, kita ni terlalu ambitious kadang-kadang. Banyaknya kita buat aktiviti tapi kita lupa nak bagi peluang mereka beraktiviti. Maksudnya beri mereka jawab secara lebih meluas. Kadang-kadang sempat seorang dua saja, yang lain hanya melihat saja. Jadi kita kena bagi dia peluang. Satu. Kedua, kena bagi dia masa untuk menjawab. Sebab itulah kita kata masa itu penting. Berapa minit untuk kita beri mereka peluang berfikir, berapa minit peluang untuk mereka berkongsi, berapa minit peluang untuk kita respon. Jadi bagaimana bentuk soalan ni? Bentuk soalan dia boleh berubah-ubah. Sentiasa berubah-ubah. Cakap dengan anak murid kita, soalan dia boleh sentiasa berubah-ubah. Kemudian kena ringkas, kena jelas. Ya, bila orang dengar soalan tu orang faham. Bukan terbelit-belit. Dia sendiri pun lah sekali tak faham apa dia tanya. Dan mampu mendorong minda murid untuk berfikir. Kerana soalan yang tu dia jadi fikir. Nak tak nak, alamak nak dapat jawapan kena fikir. Walaupun fikirnya mulakan dengan aras yang rendah. Sebab itu keupayaan dia kan. Kita tengok tadi. Dan dia berterusan lah. Ini yang saya kata tadi tu, bila dia boleh buat ni dia akan berterusan. Dan jangan lupa bagi ganjaran lah kepada yang berjaya memberi perkongsian jawapan. Bukan jawapan betul salah. Yang berkongsi jawapan, kalau betul pun dapat maklumat. Kalau salah pun mereka dapat belajar.
Jadi berilah ganjaran yang sewajarnya. Ya rakan-rakan ya. Tapi kalau nak tahu pasal ganjaran detail, lepas ni rakan saya Suryana bagi tahu tentang ganjaran ini. Okey. Kemudian. Respon sikit. Ya boleh. Okey, ganjaran. Okey, ganjaran ni kepada murid ya, apabila yang pertama sebenarnya apabila kita menghargai jawapan yang mereka kemukakan. Betul. Kalau salah, kita bantu mereka untuk memberi jawapan yang betul. Betul. Dan kalau betul, kadang kita minta rakan-rakan mereka untuk bantu memikirkan adakah jawapan itu sebenarnya betul. Dan saya dapati ini sebenarnya lagi bermakna sebab tadi Cikgu Mahadi pun ada tak salah, Cikgu Mahadi di pandangan itu pun mengatakan tunjukkan ganjaran kan, kalau adalah kita bawa ganjaran kan. Itu satu cara. Tapi kalau mungkin kita tak buat apa-apa, itulah maknanya penilaian kita yang objektif itu daripada jawapan mereka, itulah yang merupakan satu bentuk juga ganjaran yang memberikan keyakinan kepada mereka dengan cikgu sebenarnya. Itulah dia yang the insaniah Cikgu Arba'in. Itulah dia yang the soft skill. Dia menerima ganjaran yang bukan ganjaran berbentuk fizikal sahaja. Maknanya kat situ maknanya respon kita tidak, itu sebut tadi tidak ada perasaan prejudis, tapi berdasarkan ada rakan kita kan disebut yang dalam chat itu disebut ilmiah. Okey. Maknanya begitulah, maknanya berdasarkan kepada fakta lah. Kalau salah kita bantu dibetulkan, bukan menghukum. Kalau dah betul kita kukuhkan. Kemudian kita bagi pandangan. Okey, itu. Betul Cikgu Arba'in. Kerana kita tahu dalam tahap tindakan yang ke-6 ini dia untuk berkaitan isi pelajaran ya. Jadi sebenarnya bila kita memberi dia ganjaran, senang kata ganjaran secara emosi ini, dia membuatkan dia hendak lebih belajar dan dia hendak ada retention of attention. Tadi saya sebut pasal Gagne, Gagne the 9 levels of learning tu. Itulah dia, retention. Dia nak duduk dalam pengajaran itu, dia nak duduk dalam pembelajaran itu. Dia nak tahu, dia salah tapi dia nak tahu what is right. Yes, I know I'm wrong. So what is the right thing? Inilah dia rakan-rakan. Yang rakan-rakan nak anak murid kita ada. It's not about yes or right. Bukan, sebab tu kita nak larikan pemikiran kita daripada hanya berteraskan peperiksaan kepada lebih daripada itu. Kerana digunakan living skills, thinking skills ni untuk living skills dia. Ya, dia gunakan berfikir ni untuk kehidupan dia. Jadi rakan-rakan lihat ya, dia bila dia mula berani mengemukakan soalan dari pelbagai aras ni, dia dah tahu yang dia akan akhirnya boleh memperoleh idea untuk mencipta sesuatu. Dia dah boleh mula untuk mendapatkan pertimbangan, boleh mula menilai. Saya mulakan yang tertinggi tadi mencipta. Kemudian paling tidak dia boleh sekurang-kurangnya dapat maklumat yang terperinci tentang sesuatu perkara. Dia dah ada analisis kat situ. Dan paling-paling lah rakan-rakan, dia dah dapat kepastian dalam melaksanakan sesuatu perkara dalam situasi berlainan. Inilah dia sebenarnya intipatinya. Bila dia berani je, rakan-rakan jangan takutlah. Dia akan mendorong anak murid kita ni. It will be the drive untuk mereka mencipta. Sebab itulah kenapa KMR itu perlu dalam sistem pendidikan kita sekarang ni. Itu yang TS25 dok promote yang rakan-rakan nampak sukar, tapi aimnya adalah untuk melahirkan murid yang boleh mencipta. Tapi sekurang-kurangnya jika tak dapat mencipta, dia boleh mengaplikasi dalam situasi yang berlainan. Sebab kita nak mereka belajar untuk hidup, ya. Dan kemudian dalam ini dalam kita proses kita ni, kita tahu guru kita lah perlu menunjukkan sikap atau kemahiran dan berinisiatif yang membantu perkembangan minda murid. Macam saya kata tadi lah, ini rangkuman ni, kita kena mahir, kita sendiri kena mahir merangka penyoalan. Kita sendiri kena mahir merancang aktiviti. Kita sendiri kena mahir memilih alat berfikir. Kalau kita tak mahir, kita kena mahirkan diri kita. Cari ilmu cikgu dekat hujung jari sekarang ni. Kalau ada duit sikit, pergilah mana-mana webinar yang membantu kita untuk memahirkan diri kita. Kita kena jadi cikgu yang proaktif
aktif, bukan tunggu bila disuruh. Kita kena luas. Luas tu maknanya kita fleksibel. Kita kena kecindan, kena kelakar juga kadang-kadang. Jangan tegak je orang mua kata kan. Tak boleh tegak. Kemudian kita kena kreatif, kena inovatif dan juga kritis. Barulah anak murid kita boleh dapat. Ketam. Dia nak nyuruh anak dia jalan lurus memang sampai sudah tak boleh sebab dia sendiri jalan menyengit. Tapi jangan salahkan ketam sebab ketam memang zahirnya atau fitrahnya dia memang jalan menyengit. Jadi apa yang dia ajar anak dia tu betul. Cuma kita yang paksa dia ajar tegak. Ketam jalan tegak memang tak boleh lah. Sebenarnya peribahasa tu pun sebenarnya membuatkan kita berfikir. Saya pun bila fikir-fikir balik kesian ketam. Dah memang jalan gitu kan. Okay? Itulah maksudnya anak murid kita pun macam gitulah. Kita kena tahu dia siapa, arasnya di mana dan kita mula menggunakan itu, manipulasikan itu untuk kebaikan dia. Okey. Jadi penyoalan reflektif ni rakan-rakan kena kuasai lah. Saya bukan nak kata kalau rakan-rakan dalam bidang guaman, penyoalan reflektif ni sangat penting. Ya. Tapi sebenarnya tak payah tunggu nak jadi peguam. Rakan-rakan ke cikgu boleh jadi semua. Boleh jadi peguam kepada anak murid. Okey, sebenarnya untuk penyoalan reflektif, penggunaan soalan refleksi yang mendorong murid dalam kedua-dua proses pemikiran iaitu pertama apa yang mereka tahu, memori berbentuk fakta, itu yang tadi jawapan di chat kata yang berbentuk ilmiah tu kan. Kemudian bagaimana mereka tahu, itu refleksi kritikal. Jadi kita pergi dua perkara ni untuk dorong mereka berfikir. Dan soalan berkualiti tinggi membimbing murid untuk berfikir tentang apa yang difikirkan. Think about their thinking. Ini kita cerita tentang metakognitif. Ini dalam betul ni. Tapi sebenarnya dia bertitik tolak dengan penyoalan reflektif saja. Dan jangan lupa bila nak cerita tentang penyoalan kena ada satu iaitu kemahiran mendengar. Dengar dan reflect. Kalau tak dengar, tak boleh reflect rakan-rakan. Jadi sebab tu kita kena dengar apa yang anak murid kita soal. Kita kena dengar apa yang dia jawab. Barulah wujudnya penyoalan reflektif ini. Pergi ke tahap tindakan terakhir yang ketujuh rakan-rakan. Ni tengok gambar saya bagi ni. Inilah dia Pak. Bukan Pak Kasim, Pak Abu sekarang tengah famous tu. Ini Pak pembelajaran asas kendiri. Iaitu kita nak menggalakkan murid memperoleh pengetahuan dan kemahiran secara kendiri. Jadi dalam pembelajaran akses kendiri ni, inilah beberapa aspek yang rakan-rakan kena tahu. Iaitu tentang style pembelajaran, masa yang diberi, yang diperuntukkan, kemudian bimbingan yang diberi, apakah jenis-jenisnya, berapa banyak bimbingannya, kemudian bahannya dan juga tempat untuk dia akses bahan-bahan tersebut. Jadi rakan-rakan kan nak buat pembelajaran akses kendiri ni sangat cantik lah zaman-zaman pandemik ni. Bagi mereka buat melalui flip classroom. Tapi sebelum itu, tengok slide ini. Jangan lupakan learning style anak murid kita. Kita ni suka tak suka, anak murid kita ni pelbagai, lahir daripada mak bapak yang berlainan, susul galuh keturunan yang lain. Jadi diorang tentu ada kecenderungan belajar yang berbeza. Bermula dengan visualnya, adakah jenis-jenis murid visual, dia suka guna gambar, dia suka guna image, kemudian dia musical ke, jenis auditory, dia guna sound dan music. Kalau tak ada dengar sound, dia rasa macam dia tak belajar. Kemudian verbal, dia suka bercakap, agaknya macam saya ni Kemudian physical, kinestetik, dia ni Allah yang jenis, awak ni tak kena tidur diam. Baru cikgu cakap seminit awak dah berjalan dah. Rupanya bila kita tengok dia memang jenis dia. Dia adalah yang kinestetik. Kemudian dia jadi diam-diam je kan. Tapi suka mencipta, main kubik tu. Rupanya dia ni budak yang logical, mathematical. Dia suka logik ataupun dia suka menjawab. Awak ni kan, saya cakap sikit awak menjawab aja. Rupanya ni budak logical. Kemudian jenis yang social, learning style dia ni, cara pembelajaran dia ni, dia jenis yang social. Dia tak boleh hidup seorang-seorang. Dia kata, saya kalau hidup seorang-seorang boleh mati cikgu. Sebab tu saya tak kisah kalau kawan-kawan saya melalui alam maya pun. Ada kemudian dia juga adalah dalam kalau dah ada yang social, adalah yang solitary. Dia prefer work alone.
dan you self study. Ni kadang-kadang yang kita kata, alah dia tu memang work in silo. Bukan dia nak work in silo, rupa-rupanya kecenderungan belajar dia tu memang gitu. Jadi cikgu kena pandai-pandai lah macam mana nak supaya meminimalkan solitary tu supaya kurang-kurangnya dia ada jugalah menyumbang dalam bentuk interaksi sosial ya. Yang sosial pula jangan terlebih sosial pula sampai tak boleh nak buat yang lain. Jadi perkara penting ini kita kena tengok sebagai guru. Rakan-rakan pun sendiri tahu kan kita ada psikometrik semua kan. Gunakanlah maklumat tu untuk tahu dan untuk kita lebih kenal apa yang anak murid kita perlukan ya. Okey, celah lagi. Macam saya ni kan. Boleh. Buat asyik celah je kan, kalau tak gantung. Tak apa. Orang lain nak celah pun boleh. Saya tertarik tadi tu. Ada apa yang mengatakan bahawa mungkin pelajar itu, murid itu banyak bergerak Ya. Saya nak kongsi satu pengalaman. Okey, saya kongsi sikit je lah. Okey, saya kongsi kan. Di kelas hujung, memang akhirnya saya menggunakan karakter murid-murid itu untuk kita menyampaikan pengajaran kita. Dan memang ada kesan yang sangat besar ya. Ini pengalaman saya tahun 2008. Terima kasih. Okey, sebenarnya nanti yang Cikgu Arba'in sebut ni, nanti masa sesi Puan Suryana, rakan-rakan dapat tengok bagaimana benda ni saling berkait sebenarnya. Walaupun kita cerita minda, tapi rupanya dia ada kaitan dengan emosi untuk mengetahui learning style ni. Cuma saya punya fokus ni sebab saya pada minda kan. Jadi sebelum kita nak buat pembelajaran akses kendiri ni, kita kena tahu perkara ni supaya kita tak nak kita memberi ketidakadilan kepada anak murid kita. Sebab ini juga berkait dengan pembelajaran terbeza ya. Benda ni memang orang kata sesuatu yang saling kait mengait ya, tidak boleh terpisahkan ya. Okey, guru dan seni berfikir. Senang kata, tadi rakan-rakan saya dah cerita habis dah sampai tahap tindakan yang ke-7. Rakan-rakan dengar tadi, mungkin rakan-rakan boleh rasa yang sebenarnya dia saling berkait je semua daripada 1 sampai ke-7 tu. Tapi ini yang saya nak tambah, guru dan seni berfikir. Kita ada seni tak berfikir ni sebenarnya. Kan? Kita sendiri. Sebab sebenarnya dalam aspek 4/4, TUMS 4/4/1 ni dia menuntut ini rakan-rakan. Dia nak menuntut kita ni berpositif, guna pelbagai perkataan, perkaitan, kita kena ada pemikiran reflektif, kita kena jadi critical analytical sebab kita nak tentukan apa jenis soalan untuk anak murid kita kan. Kena pilih jenis komunikasi yang betul, gunakan kaedah pengajaran aktiviti yang betul, kena pastikan dia engaging, bukan shock sendiri. Kena buat perancangan yang paling penting dalam RPH. Banyak kena bagi masa, kena buat kefahaman mendalam, penakkulan, pembuktian. Jadi ini benda ni menuntut kita semua untuk dapat. Jadi perlu ke kita ni kuasai seni berfikir tu sebab dia berkaitan dengan minda kan. Jadi rupanya sebab perancangan dan persediaan yang rapi dia meningkatkan keberkesanan pengajaran. Kita boleh menyatakan secara eksplisit dalam penyediaan objektif kita kan. Ni ingat Cik Ziha pernah terangkan dengan Puan Fatmawati tentang 4.1 ni kan. Secara tuntasnya kita kena tahu yang kita kena tulis dalam RPH kita. Kalau kita nak tulis soalan pun cantiknya cikgu, tulislah soalan yang ada aras ni, terutama yang beraras tinggi ni dalam RPH kita supaya kita tak terlepas pandang dan kita tak terlupa untuk bertanya. Sebab kita nak dorong minda mereka. Kemudian kita sebagai guru suka tak suka kena kuasai isi kandungan yang mendalam cikgu, bukan on the surface saja. Sebab tu saya puji rakan-rakan yang bukan option, yang terpaksa mengajar mereka kena bedah balik kurikulum tu. Mereka kena cari perkaitan untuk dapatkan apakah yang perlu disampaikan kepada murid. Dan kena sampai, bukan sampai je, kena yakin, jelas dan tepat. Sebab barulah dapat kepada penyoalan berkualiti. Kalau cikgu sendiri pun tak berapa faham, saya berani kerat kuku. Saya tak nak kerat jari, nanti dah hilang terus. Kerat kuku, cikgu tak boleh tanya dia soalan. Silap-silap dia tanya cikgu soalan, cikgu pun tak boleh jawab. Cikgu akan kata, awak tanya apa ni? Ataupun paling-paling, okey bagus, nanti cikgu jawab akan datang. Kan? Itu tanda-tanda lah tu.
Tanda-tanda kita tak kuasai isi kandungan. Tapi tak apa. Sebab kan kita kata tadi, kita pun dalam proses pembelajaran juga sebagai guru kan. Jadi mungkin daripada soalan yang kita dapat yang tak disangka-sangka ni, kita gunakan itu untuk mengayakan diri kita dari segi penguasaan isi kandungan. Kemudian kita dah tahu pasal isi kandungan, kita kena rancang apakah aktiviti PDP yang sesuai untuk menjana pemikiran aras tinggi ni. Kita kena tahu yang manakah aktiviti ini boleh menguji pemikiran. Kita kena tahu bagaimana dia boleh berfungsi dalam menguji pemikiran. Bagaimana atau apakah alat berfikir yang sesuai. Dan bagaimana penggunaan sumber pembelajaran yang lain yang lebih kreatif dan inovatif ini dapat membantu kita dalam melaksanakan aktiviti dengan murid. Ini yang saya kata tu, cikgu-cikgu kena rajin lah ya, gunakan kaedah-kaedah. Dan saya sukalah zaman pandemik ni banyak webinar tentang pedagogi menarik, pedagogi berkesan menggunakan TikTok. Jadi kawan-kawan masuklah ya webinar tu, pasang dan boleh masak. Tapi kita dengar benda tu ya. Okey, pergi kepada yang kedua. Pentingkah strategi menyoal? Dah tahu tadi seni berfikir, kita tanya balik, aku kena tahu ke strategi menyoal ni sebenarnya? Rupanya kena, sebab teknik penyoalan yang berkesan meningkatkan pemahaman murid. Guru memberi respon yang sesuai terhadap soalan murid yang akhirnya mampu menggalakkan mereka berfikir. Kaedahnya mudah, kita memparafrasakan soalan murid. Kita paraphrase balik soalan dia. Dia bagi soalan kat kita mungkin agak berterabur kan. Tapi kita yang bijaksana ni, cikgu ni, kita paraphrase balik, mempermudahkan. Sebab kita nak memperjelaskan soalan itu supaya dia mencapai maksud yang kita nak sampaikan atau yang nak dia sampaikan. Contoh ayat tu lah. Adakah awak cuba nyatakan? Ini standard lah. Kalau cikgu boleh pakai ayat cikgu sendirilah. Kan? Dan kemudian kita juga boleh menyoal semula murid yang bertanya tadi. Murid yang bertanya tadi kan, kita tanya dia balik. Kau tanya cikgu kan? Cikgu tanya kau balik. Atau kita bagi soalan tu kepada murid lain. Macam yang cikgu Arba'in kata tadi. Murid tu bagi kita, kita tembak balik kat kawan-kawan dia lain. So, untuk kawan-kawan dia respon. Jadi dekat situ kita indirectly dah juga mewujudkan sesi soal jawab yang aktif. Ingat tadi yang tadi, slide tadi? Yang aktif. Contoh, apakah pendapat anda tentang pandangan Kasim tadi? Okay. Kemudian, bila kita ada teknik penyoalan yang berkesan, kita boleh juga akhirnya menanyakan soalan susulan supaya murid berfikir dengan lebih mendalam. Bagi soalan seterusnya, deeper question. Dia dah bagi soalan, kita bagi lagi soalan seterusnya. Ya Cikgu Arba'in? Respon lah. Boleh? Okey, tadi tu respon penerangan Cikgu Atika tadi sangat bagus. Cuma saya nak kukuhkan lagi ya Rahmat ni, sebenarnya teknik penyoalan ni memang cikgu wajib kuasai. Betul. Terutama itulah konsep-konsep yang menyatakan bahawa kita perlu terima semua jawapan murid. Jangan hukum dulu, salah. Yang salah sebab apa yang diberikan jawapan murid itu sebenarnya adalah maklum balas kepada pengajaran kita. Kefahaman dia pada kita. Pada kita. Mungkin kalau dia jawab salah itu mungkin kita ada kekurangan yang perlu kita tambah baik. Betul cikgu. Itu semangat PBD tu. Betul cikgu. Kena hayati itu satu dan untuk kita merangsang, mendorong kita kena ada soalan itu adalah untuk mendorong murid dari segi kandungan dan juga emosi. Okey, jadi jangan sampai soalan itu membunuh emosi murid untuk belajar. Ni emosi ni dah sebut dah ni, dah manggil-manggil emosi tu. Emosi tak pun dah tak sabar. Emosi dah tak sabar nanti ni. Okey, saya kaitkan kat situ sebab itu saya ada chat kat situ, jangan sampai berlaku penjajahan kurikulum di bilik rajah. Memang saya tak dapat baca lagi Cikgu Ba'in sebab saya kena present, tapi saya rasa memang saya baca. Okey, jadi betul lah macam Cikgu Ba'in kata tadi. Ianya juga sebenarnya bila murid membuat soalan atau kita menanya murid atau murid bertanya dengan kita sebenarnya murid ni dah bagi kita signal.
Itu yang Cikgu Abain kata tadi. Dia memberi signal kepada apa yang kita ajar mereka. Kalau dia masih jawab salah, bermakna dia mungkin kefahamannya kepada kita tu masih salah. Jadi tugas kita lah betulkan kefahaman salah dia. Bukan meletakkan salah tu di bahu mereka. Ya, kita perlu mempositifkan minda kita. Baru kita boleh dorong minda murid ini. Ini sebenarnya transformasi minda, cikgu. Sebab tu saya kalau tengok bahagian 4/4/1 ni, saya kata ini transformasi minda. Minda berubah, minda guru berubah. InsyaAllah minda murid juga akan berubah. Murid yang positif hasil daripada gurunya yang positif. Murid yang selalu tersenyum hasil daripada gurunya yang selalu tersenyum. Murid yang suka kecindan hasil daripada gurunya yang suka kecindan. So maksudnya apa saja yang jadi pada anak murid kita adalah cerminan kita, cikgu. Gagalnya anak murid kita tu, gagallah kita. Sebab itulah saya nak rakan-rakan lihat kepada aspek ini dan juga tools ini dengan hati yang terbuka. Jadi dalam strategi menyoal ni sebenarnya mudah je rakan-rakan. Perlu keseimbangan antara soalan rutin dengan bukan rutin. Kalau siapa yang biasa ikut saya ceramah kebat, soalan rutin ni soalan kebar beraras rendah. Soalan bukan rutin inilah petunjuk kepada kebat. Tu ibu ayam tu tengah ajar anak-anak ayam dia. Macam mana nak jadi bukan rutin, dia kata. Jangan petuk dedak je, kata dia. Okey, contoh saya bagi. Nanti kau tak nampak pula kan? Okey, contoh rutin. Ahmad membeli sekotak susu dengan harga RM1.55 dan sebungkus biskut dengan harga RM1.70. Berapakah jumlah wang dibayar oleh Ahmad? Ini rutin, direct, satu layer. Operasi tambah saja. Terus dapat jawapan. Tapi yang bukan rutin, inilah yang rakan-rakan sains matematik nak perkasakan TIMSS dan PISA tu. Ahmad membeli sekotak susu dengan harga RM1.55 dan sebungkus biskut dengan harga RM1.70. Dia memberikan RM4 kepada jurujual. Berapakah bilangan shilling yang diterima oleh Ahmad sekiranya jurujual itu memberikannya beberapa shilling 5 sen, 10 sen dan 20 sen? Terangkan jawapan anda. Nampak tak? Soalannya sama saja, hampir sama. Tapi bila bukan rutin, dia menuntut anak murid kita membaca. Pertama, membaca. Kedua, mengeluarkan isi penting. Ketiga, menentukan operasi. Dan akhir sekali barulah kepada jawapan. Dan inilah yang diperlukan. Ya? Ada soalan ke? Daripada ruangan chatting tak ada? Okey. Jadi ini yang rutin kedua, saya bagi contoh secara pantas ya. Ada berapakah warna prima? Ni cikgu PSB tahulah. Ada berapa warna prima? Namakan. Namakan ni asas lah. Rutin. Tidak mencabar minda pun. Tapi boleh terus dengan soalan yang bukan rutin, iaitu seperti contoh soalan B. Bagaimanakah anda boleh menghasilkan karya catatan pelbagai warna dengan menggunakan warna asas sahaja? Warna asas itu adalah warna prima tadi. Kemudian apakah yang akan berlaku jika warna putih sahaja yang wujud di dalam alam persekitaran? Terangkan jawapan anda. So ini membuatkan mereka terpaksa membuat perkaitan, terpaksa keluar daripada buku teks, terpaksa keluar daripada apa yang ada diberi info secara ilmiah saja. Jadi mereka terpaksa memberi pandangan dan inilah yang kita katakan mereka menggunakan soalan bukan rutin untuk mendorong minda mereka. Jadi rakan-rakan tengok ini ada 6 thinking hats yang saya katakan alat berfikir tadi. Kalau rakan-rakan dari sekolah amanah, benda ni tak asing lagi. Benda ni biasa ya. Kita bagi anak murid kita dalam kelas pakai topi yang berlainan. Sebab kita nak jawapan yang berlainan. Kalau topi putih tu kita nak mereka identify further. Untuk pertama record information yang ada, cari maklumat dan identify further information that may be needed. Dan tentukan adakah maklumat-maklumat lain yang diperlukan. Kemudian topi merah, dia melibatkan feeling, dia kena kaitkan dengan feeling, intuition dan emotion dia. Jadi dia kena letakkan feeling tu tanpa prejudice atau tanpa justifikasi. Kemudian sunshine adalah topi kuning. Ini yang positif lah, sunshine kan, matahari yang positif. Apa yang dia tengok daripada situ benefitnya atau manfaatnya. Kemudian topi hitam ni a stern judge. Maknanya dia ni berkaitan dengan critical judgement. Dia nak bagi critical. Maknanya someone yang
apa yang suka condemn, kadang-kadang dia suka bagi critical point. Macam tu. Tapi hati-hati, kadang-kadang dia boleh overuse the black hat kan. Jadi cikgu kena alert lah bila bagi black hat ni dekat anak murid. Kemudian topi hijau, the green hat. Ini lebih kepada generating atau thinking creative ideas, new ideas. Senang kata ini untuk geng-geng yang pilih apa idea baru. Kan? Vegetation and rich growth. Dan akhir sekali yang biru, the sky and overview. Ini tentang the process control. Macam mana apa dia gunakan untuk berfikir, macam mana dia nak summarize apa yang dia dapat hari tu, macam mana dia nak buat konklusi, macam mana dia nak buat keputusan. Orang yang pakai topi biru ini. Mereka boleh bekerjasama sebagai kumpulan. Dan kita juga boleh pakaikan topi ini dalam bentuk aktiviti satu kelas. Dan ini adalah bentuk Q-metric. Ni rakan-rakan tengok dia dah siapkan template. Kalau Q-chart tu macam mana kita who is, who did, who can, who would, who will, who might. Ni rakan-rakan boleh convert jadi bahasa Melayu sebab Q-metric ni bahasa Inggeris. Nantilah kalau ada rezeki kita tukarkan jadi bahasa Melayu. Tapi inilah dia, maknanya kita menggunakan metrik penyoalan. Metrik penyoalan. Okey, jom cuba. Cikgu Arba'in, rakan-rakan, Cikgu Mahadi, Cikgu Aziman, yang saya tak perasan ni kat sini. Jom kita cuba bagi respon. Ni rakan saya Suriana, nanti tengok dekat chat ke. Kalau yang respon kat chat, kita cuba itu, ini, begitu, begini. Okey. Okey, nampak gambar? Semua nampak? Nampak gambarnya? Senyap. Nampak gambar. Saya takut saya hilang dalam radar ni, syok sendiri ni. Okey. Kalau nampak gambar, boleh bagi tahu saya tak? Gambar apa lah agak-agaknya ni? Gambar apa ni? Gambar Hel Amir sedang menepu tawa. Wow, lagi? Apa yang rakan-rakan nampak ke gambar ni? Cuba fikirkan soalan rutin dulu. Mungkin soalan rutin. Apa soalan rutin yang rakan boleh bina daripada gambar ni? Apa soalan rutin yang rakan-rakan boleh tanyakan? Ingat tadi saya kata pasal soalan rutin? Soalan rutin dalam gambar ni? Yang saya tanya tadi satulah, saya kata apa yang rakan-rakan nampak dalam gambar? Itu rutin pertama. Kan? Dan rakan-rakan ada yang jawab. Yang jawab tadi Hel Amir sedang menepung tawa. Okey. Apa soalan rutin lain yang rakan boleh tanyakan? Bagi satu lagi soalan rutin. Ada di ruangan chat tak? Ada tak? Apakah yang sedang dilakukan oleh, kalau katakan memang dah ada nama Hel Amir, kita guna Hel Amir kan? Ataupun kalau tak ada mungkin Cikgu Faizal kata apakah yang sedang dilakukan oleh lelaki itu kepada pasangan pengantin kan? Macam tu. So benda itu ingat boleh dapat jawapan direct tak daripada gambar? Cikgu Faizal boleh dapat direct tak? Soalan cikgu tadi boleh dapat direct tak sampai? Boleh. Kalau cikgu boleh dapat direct daripada gambar, bermakna teknik penyoalan cikgu adalah kebal. Itu adalah rutin. Yang ini yang anak murid akan mula jawab dan banyak soalan rutin ni. Cikgu suruh dia yang tanyakan. Contohnya, apakah warna baju pengantin itu? Adakah pengantin itu gembira? Tapi adakah pengantin itu gembira? Dia dah dia dah mula meningkat meningkat arasnya sebab dia akan mula menjawab dengan perkaitan lain. Mungkin dia akan mula menganalisis. Analisis atau interpretasi. Dia akan mula menginterpretasi dan analisis. Jadi nampak soalan macam mudah adakah pengantin itu gembira? Tapi dia kena bagi jawapan dan insya-Allah jawapannya akan ada pelbagai. Akan ada yang kata gembira sebab dia kata pengantin lelaki tersenyum dan kemudian gembira sebab bapa pengantin memberi persetujuan sebab dia pun menepun tawa dengan tersenyum. Tapi mungkin ada yang jawab pengantin perempuan itu kahwin paksa sebab dia tak kelihatan senyum dalam gambar, seperti terpaksa. Jadi maknanya di sini rakan-rakan dah boleh cungkil murid untuk interact dengan gambar. Dan yang kedua, rakan-rakan boleh gunakan gambar ini untuk pelbagai subjek. Sebenarnya saya ambil gambar ini rakan-rakan daripada buku Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Sekolah Menengah, subjek Pendidikan Islam. Dia nak bercerita tentang perkahwinan, munakahat.
Jadi nampak tak? Tapi sebenarnya bahasa Melayu pun boleh guna, ya, bahasa Inggeris pun boleh guna dengan menggunakan pertama soalan rutin dan yang akhirnya kepada bukan rutin yang sesuai dengan isi pelajaran. Ya, cikgu. Itu yang datangnya KMR, Yes, TS25. betul. Okey, kita pergi Okey. gambar kedua. Gambar kedua kalau bagi saya tunjuk gambar ni. Cikgu Atika. Ya. Yang tadi gambar tu, kita gambar ni. Contoh-contoh soalan yang Ya. bukan rutin. Yang kita boleh tanyakan kepada murid kita. Yang Sebagai bukan rutin. contoh, daripada mana ya. asal adab menepung tawar ke apa ni. Yes. Dan pihak mana dulu yang siapa yang dulu akan mulakan majlis ini. Yes. Itu bukan rutin lah, sebab dia ambil tak boleh jawab daripada gambar tu. Maksudnya Yes. daripada pengalaman tu dia kena masukkan untuk ni. Dia menggunakan pengalaman dia, mungkin pengalaman dia menghadiri majlis atau ada adik-beradik dia yang berkahwin dan sebagainya, saudara mara dia. Atau kalau kata soalan itu nak jadi soalan rutin, sekiranya cikgu ada bagi maklumat yang jelas, yang direct daripada buku teks berkenaan dengan gambar itu, itu boleh jadi rutin. Tapi kalau gambar ini, semata-mata gambar ini, soalan Cikgu Mahadi tadi memang bukan rutin. Mereka terpaksa menggabung jalin, memproses maklumat mereka dan bagaimana untuk dicernakan. Itu yang saya kata tadi, apa dan bagaimana. Dia daripada teknik penyoalan reflektif. Okey, terima kasih Cikgu Mahadi. So maknanya dalam situasi yang berbeza, kita boleh memanipulasikan rutin dan bukan rutin ini. Bergantung kepada bagaimana cikgu nak murid itu respon. Okey. Kemudian kita tengok pada gambar. Ya? Sebelum tu, maksudnya hasil pembelajaran murid akan ada perbezaan. Betul, Ya? perbezaan. Dan itu sepatutnya kita galakkan. Ya, Okey. betul. Dan sebenarnya hasil yang berbeza itu sebenarnya adalah daripada hasil yang sama. Maknanya kan kalau soalan rutin jawapannya sama. Kalau ada 30 orang akan memberi jawapan sama kerana ia rutin dan ianya direct, tidak boleh dimanipulasi. Tetapi daripada soalan itu perlu ada satu atau dua soalan bukan rutin yang mencungkil minda mereka untuk keluar dan membuat hubung kait dengan maklumat-maklumat yang rutin itu. Itu maksudnya kenapa dalam soalan KSSM atau KSSM baru ni mesti ada soalan kebat, dan itu yang selalu anak murid kita kata atau cikgu kita kata anak murid tak jawab. Dia tinggalkan kerana soalan itu memerlukan mereka membuat perkaitan. Kerana kita kadang-kadang kerana kita gagal mengajar anak murid kita membuat perkaitan, maka itulah terhasil dalam peperiksaan mereka tidak berani atau tidak pandai hendak membuat perkaitan kerana mereka tidak dibiasakan. Okey, ini bahasa kasar sikit lah. Maknanya kita gagal mengajar murid kita berfikir. Itulah dia. Tapi saya segan, tapi cikgu Bain dah sebut, tak apalah. Yalah. Okey. Kena juga proporsional kan. Okey, tapi sebenarnya gitulah ya, itulah dia maksud saya lah ya. Okey. Jadi kalau tengok gambar duit ni ya, kalau bagi gambar ni duit kat anak murid kita, macam-macam yang dia boleh keluarkan. Kalau dari segi rutinnya, kita nampak biasa. Tapi dari segi bukan rutinnya, pelbagai pendapat yang boleh diutarakan oleh rakan kita. Okey, cuba saya nak rakan-rakan tulis di chat. Apa yang rakan-rakan boleh nampak di sini? Okey. Tapi tak apa, saya nak rakan-rakan respon. Mungkin Cikgu Arba'in atau siapa-siapa rakan-rakan di talian boleh bantu saya bacakan apa komen di chat kalau ada. Sebab saya tunjukkan sekarang ini adalah tentang satu gambar duit dan gambar troli, gambar tahun dengan maklumat tahun yang berbeza. Jadi sebenarnya di sini rakan-rakan, walaupun dia nampak macam direct ya, tapi banyak yang boleh diceritakan. Dan untuk rakan-rakan maklum, ini adalah saya ambil daripada kemahiran berfikir aras tinggi subjek ekonomi asas. Jadi inilah dia, di mana murid-murid akhirnya akan membuat perkaitan. Dan sebenarnya benda ni berkait rapat juga dengan bila mereka hendak membuat karangan ya, tentang isu semasa, tentang mata wang, keadaan ekonomi dan sebagainya. Jadi ini yang kita patut lihat. Contoh-contoh begini mudah ya untuk mendorong minda murid. Berikan mereka strip kartun macam ni.
abad ke-19 dan awal abad ke-20, pemimpin A kata hapuskan penjajah. Tapi pada abad ke-21, pemimpin B kata kibarkan jalur gemilang. So apa yang mereka dapat interpret daripada ini? Ini pelajaran tentang apa? Kalau kita lihat, inilah tentang sejarah. Ini tentang nasionalisme. Dia nak bertanya di akhirnya nanti tentang nasionalisme, tahap semangat nasionalisme. Tapi dia mulakan dengan ini. Semaknanya rakan-rakan boleh lihat bahawasanya jika kita pandai menggunakan bahan, maka dorongan minda murid tu nanti di akhirnya kita boleh bawa mereka kepada isi kandungan yang kita hendak capai, iaitu bercakap tentang ideologi nasionalisme. Ya? Dan yang akhir di sini ialah satu penyataan ya. Saya baca yang bahasa Melayu. Seorang pelarian telah terdampar di sebuah pulau hutan hujan tropika selepas kapalnya karam. Di pulau tersebut tidak terdapat sebarang bekalan air bersih. Rakan-rakan rasalah ini nak menanyakan tentang subjek apa ya? Kalau tengok kepada penyataan ini nak tanya tentang subjek apa ya? Sains. Sains, betul. Kalau detailkan lagi, apa dia cikgu? Kalau secara detailnya, ianya berkisar tentang biologi. Ini adalah daripada buku Kemahiran Berfikir Aras Tinggi, subjek biologi. Jadi maknanya di sini saya cuba bawa kepada rakan-rakan ialah apa yang rakan-rakan lihat tergantung kepada apa yang rakan-rakan interpret ataupun apa yang rakan-rakan maksudkan. Begitulah dengan anak murid kita. Apa yang mereka lihat ialah apa yang mereka faham. Jadi seandainya mereka tidak dapat kepada apa yang kita hasratkan, bantulah mereka untuk capai ke arah itu. Dan untuk bantu tu kita ada jadual ini yang rakan-rakan boleh rujuk tentang bahasa pemikiran dan kata kerja yang sesuai untuk kita gunakan. Kompleksiti pemikiran ada di sebelah kiri. Jadi contohnya kalau kita nak mereka mencipta, bahasa pemikirannya mesti saya boleh memikirkan idea dan cara baharu untuk menggunakan maklumat. Jadi kata kerjanya apa? Mereka bentuk, mencipta, merancang, membina, menghasilkan. Ini adalah kata kerja asas. Jadi gunakan kata kerja ini bukan sekadar untuk merancang keyword penulisan RPH, tapi juga untuk membantu rakan-rakan merangka soalan yang hendak diberi kepada murid, terutama sekali semasa membimbing mereka untuk menjalankan aktiviti ataupun menyiapkan tugasan. Ya. Ini adalah lebih kepada soalannya ya. Contohnya kalau saya kata tadi yang mencipta tadi, maka soalannya boleh jadi bagaimanakah kita boleh mereka bentuk? Bolehkah kita menambahkan? Apa yang akan berlaku jika? So ini adalah antara soalan-soalan yang bila cikgu nak fikir, cikgu nak bina, nak rangka untuk anak murid atau untuk cikgu bantu anak murid. Ingat tadi yang saya kata, cikgu bantu anak murid rangka soalan dia. Ya, kita kena ajar mereka bagaimana nak menyoal. Sebagaimana kita belajar, bagaimana kita nak menyoal. Ya, jadi inilah dia antara yang cikgu perlu renung-renungkan dan fikir-fikirkan ya dalam aspek 4.4 TUMS 4.4.1 ini. Jadi jangan ragu, jangan bimbang, jangan takut, jangan malu, jangan segan. Gunakanlah teaching strategies yang pelbagai ni dalam cikgu membantu inquiry approach ni. Cikgu gunakanlah kelas debate, jigsaw grouping, gunalah role playing, SWOT analysis, brainstorming, KWL charts, gunalah open-ended question, framing question, ya. Pelbagai ini untuk cikgu dapatkan dorongan kepada minda anak-anak murid kita. Kerana bila kita berjaya mencari strategi yang tepat, makanya kita akan berjumpa dengan intervensi yang paling tepat ya untuk bantu anak murid kita dan bantu diri kita sebenarnya. Jadi sebelum saya pas kepada rakan saya nak bagi rakan-rakan satu renungan. Tiada siapa berfikir dengan sempurna atau berfikir terlalu lemah sepanjang masa. Ini berkaitan dengan kita jangan melabel orang ya. Kedua,
menghafal sesuatu perkara tak sama dengan berfikir tentang sesuatu perkara itu. Menghafal sesuatu boleh dibuat tanpa memahami perkara itu. Senang kata, sesiapa pun boleh jadi burung kakak tua. But we are not actually nurturing a parrot. Ya? Kita bukannya nak hasilkan burung kakak tua. Dan ketiga, berfikir boleh dilakukan dalam bentuk perkataan, bentuk gambaran dan bentuk renungan makrifat. Jadi berfikir ni boleh pelbagai cikgu ya. Dan apabila seseorang menghafal dan memberi maklumat itu semula tanpa perlu berfikir, itu yang dinamakan robot. Kerana apa? Dia melakukan apa yang telah diprogramkan. Jadi renung-renungkan dan selamat beramal ya rakan-rakan.